Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Ini cerita tetapi cerita kita bawakan perbezaan sedikit. Kita bawakan perkembangan terkini situasi pergolakan politik di negeri Perak yang berlaku pada awal pagi ini di mana Adun Cenderung Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur dijadual menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada petang ini dan beliau mengesahkan perkara itu dalam temu bual eksklusif bersama Astro Awani sebentar tadi. Yang pentingnya tugas tanggungjawab saya sekarang ini sebagai masih lebih besar ialah untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan. Dan insya-Allah pada petang ini saya akan diterima untuk menghadap dan saya akan persembahkan apa yang telah berlaku di Sidang Dewan dan daripada situ saya amat yakin dan percaya bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan akan membuat satu keputusan yang tentunya memikirkan tentang kebaikan kepada negeri dan rakyat. Sementara itu, dalam perkembangan berkaitan, sumber Astro Awani memaklumkan Speaker Dewan Undangan Negeri Don Perak, Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid juga akan menghadap Sultan Perak di Istana Kinta, Ipoh. Menurut sumber, Muhammad Zahir akan menyembah maklum berhubung keputusan usul undi percaya terhadap Ahmad Faizal yang diputuskan Don pagi tadi. Sementara itu, Faizal Azumur menyifatkan usul undi percaya yang gagal diluluskan itu merupakan hasil kerjasama Parti UMNO dan juga DAP. Faizal Azumur secara sinis berkata kerjasama antara dua parti politik seteru itu juga untuk menggugurkannya sebagai Menteri Besar Perak merupakan petanda baik kepada arena politik tanah air. Saya tidak dimaklumkan tentang apa-apa perjumpaan tetapi daripada keputusan yang kami di Sidang Dewan lakukan pagi tadi saya nampak tentunya nampak berlaku rundingan di kalangan adun-adun UMNO dan juga adun-adun daripada parti DAP, Amanah dan PKR nampaknya mereka bekerjasama dan mungkin ini satu petanda baik untuk negara kita apabila UMNO pun dah boleh bekerjasama dengan DAP untuk menggugurkan saya sebagai Menteri Besar. Dalam pada itu, Ahmad Faizal kesal kerana pertukaran jawatan Menteri Besar tidak dibincangkan terlebih dahulu antara Parti Gabungan Perikatan Nasional PN di mana beliau turut menyifatkan tindakan mengusulkan undi percaya di Sidang Dewan Undangan Negeri tidak sewajarnya dilakukan. Ini jelasnya kerana tindakan itu boleh mengguris perasaan pemimpin dan ahli Parti PN. Kalau nak dikirakan perasaan saya rasa nak merajuk jugalah tetapi akhirnya sebagai pemimpin kita mesti berjiwa besar. Kepentingan rakyat mesti diutamakan. Perasaan saya dan sebagainya adalah nombor 8. Tetapi kelangsungan perkhidmatan kerajaan itu mesti didahului. Jadi saya akan berbincang dengan kepimpinan daripada UMNO, PAS dan sebagainya untuk kita untuk perkara berkenaan. Yang pentingnya tugas tanggungjawab saya sekarang ini sebagai masih lebih besar ialah untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan. Dan insya-Allah pada petang ini saya akan diterima untuk menghadap dan saya akan persembahkan apa yang telah berlaku di Sidang Dewan dan daripada situ saya amat yakin dan percaya bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan akan membuat satu keputusan yang tentunya memikirkan tentang kebaikan kepada negeri dan rakyat. Itulah yang paling saya risaukan jika ini boleh menyebabkan mendatangkan impak yang tak baik di peringkat lain, di peringkat kebangsaan ataupun di negeri lain. Jadi saya mengesyorkan di masa-masa yang akan datang jika kita nak melakukan sesuatu perkara seperti untuk menukar Menteri Besar dan sebagainya, saya amat yakin dan percaya ini boleh diperbincangkan di dalam keluarga Perikatan Nasional. Tak perlu dibawa ke Sidang Dewan seperti ini dan hingga terpaksa bekerjasama dengan parti-parti lawan dan tentunya ianya akan mengguriskan perasaan ahli-ahli kami di semua peringkat. Jadi buat masa ini saya harap semua orang dapat bersabar
dan insyaAllah contohnya di Perak ni kita akan tunggu keputusan yang akan dibuat oleh Yang Mulia Perdana Sri Sultan. Baik, sudah pasti tumpuan pada jam ini iaitu kita melihat kepada upacara menghadap Sri Paduka Sultan oleh Menteri Besar dan juga Speaker Dewan ataupun DUN Negeri Perak. Kita nak bersama dengan Wakil Ekstrawani Perak iaitu Razak Ali yang bersedia di hadapan Istana Kinta pada jam ini. Assalamualaikum Razak. Razak, apa yang boleh dikongsikan apa pergerakan yang berlaku di hadapan Istana Kinta pada jam ini? Waalaikumsalam Najib. Sekarang ni kami pihak media masih lagi menunggu ketibaan Ahli Dewan Undangan Negeri Cenderawsih Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang sepatutnya dijadualkan tiba kira-kira pukul 5. Sekarang ini belum lagi sampai. Bagaimanapun Najib sekitar jam 3.30 tadi Setiausaha Kerajaan Negeri Perak Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim dan juga Penasihat Undang-Undang Tuan Azmi Shah Zainul Abidin telah sampai ke Istana Kinta ini dan diikuti lebih kurang sekitar jam 3.45 petang tadi keberangkatan tiba Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muhyiddin Shah. So kita terusnya kira-kira jam 4.40 petang tadi Speaker Dewan Undangan Negeri Perak Datuk Muhammad Zahir Abdul Khalid tiba untuk bersama-sama menghadap Paduka Seri Sultan Perak. So buat ketika ini Najib sekitar 30 hingga 40 orang petugas media dia menanti sejak dari jam 3.30 petang tadi. Alhamdulillah cuaca nampaknya baik. Hujan lebat turun sebelah tengah hari dan sekarang ni hujan telah berhenti sepenuhnya. Ya Najib. Razak dan juga rakan-rakan media yang lain sudah pasti berhubung sesama sendiri dan juga mencari maklumat terbaru dan juga bertanya kepada ahli politik, mungkin juga adun di kawasan sana, apa perkembangan terkini yang boleh dikongsikan. Memanglah petang ini tumpuannya adalah kepada Istana Kinta itu kita melihat kepada majlis penghadap ke bawah Sri Paduka Sultan Perak. Apa lagi perkembangan terkini yang mungkin dikongsikan sama ada ahli politik di Perak itu tentang situasi terkini di negeri Perak? Ya Najib, untuk makluman sekitar jam 2.30 tadi, UMNO telah mengadakan mesyuarat di Wisma UMNO Perak di Ipoh ni dan sudah tentu perbincangan bersekitar mengenai calon yang paling sesuai dan juga calon yang akan diketengahkan untuk menjadi Menteri Besar Perak. Bagaimanapun pengurusi Badan Perhubungan UMNO Perak Datuk Syahrani Muhammad enggan memberi sebarang ulasan baik saja selesai mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak sebentar tadi. Ya Najib. Okey Razak, terima kasih terus setia menanti di hadapan Istana Kinta untuk membawakan perkembangan terkini. Bila-bila masa sahaja kita akan menyaksikan mungkin pergerakan masuk Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan juga Speaker DUN Perak sendiri dan juga mungkin beberapa individu lain juga yang kita akan saksikan dan juga Razak akan bawakan laporan tersebut. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan rakan setugas wartawan Extra Awani Haris Ashraf Hasnan yang kami hantar ke Ipoh pada jam ini untuk mendapatkan perkembangan dari semasa ke semasa. Haris, saya difahamkan baru saja tiba di Ipoh itu, baru keluar tol dan sebagainya. Apa tumpuan kita untuk melihat kepada pergolakan politik di Perak ini dan ke mana tempat pertama yang akan Haris tuju dan juga akan kupas? Najib, saya baru sahaja tiba dari Kuala Lumpur dan cuaca buat masa ini boleh dikatakan mendung, sedikit mendung di kawasan ini, hujan agak gerimis cuacanya di sini. Tetapi pastinya buat masa ini apa yang kita nantikan adalah berkenaan dengan perkembangan terkini apa yang berlaku di Istana Kinta, di mana di lokasi saya berada ketika ini di perkarangan Istana Kinta. Kalau anda dapat lihat
kameraman saya Mak Ruzi boleh fokus. Wakil-wakil media berada di sini sejak awal lagi untuk menantikan perkembangan berkenaan dengan situasi semasa apa yang akan berlaku, siapakah individu-individu yang hadir di Istana Kinta ini. Buat masa ini, beberapa buah kenderaan dilihat keluar daripada Istana Kinta. Kita tidak pasti siapakah individu yang berada dalam kenderaan, dan buat masa ini saya dimaklumkan hanya speaker Dewan yang telah pun hadir bagi menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Dan selain daripada itu, antara individu-individu lain yang dilihat perlu hadir pada hari ini ataupun dititah menghadap termasuklah Setiausaha Kerajaan Negeri Perak dan juga Penasihat Undang-Undang Negeri. Itu perkembangan buat masa ini. Berbalik kepada soalan Najib tadi, pastinya hari ini merupakan hari yang panjang bukan sahaja untuk saya tetapi rakan-rakan media yang lain yang berada di sini, kerana selain menanti apa yang akan berlaku ataupun perkembangan terkini updates daripada Istana Kinta ini, kita juga akan melihat dari segi penyusunannya selepas ini ataupun bagaimana kerajaan negeri itu akan dibentuk, siapakah yang akan berada ataupun membentuk kerajaan negeri ini, di mana kalau kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agong PAS Datuk Tauhidin Hassan menyatakan bahawa PAS tidak akan menyertai ataupun PAS tidak akan bersama dalam pembentukan kerajaan negeri Perak yang akan datang ini. Jadi persoalan timbul, bagaimana ataupun siapakah ataupun komponen-komponen mana, penyatuan parti mana yang akan dibentuk untuk tertubuhnya kerajaan negeri Perak yang baharu ini. Persoalan-persoalan ini akan saya rungkai bersama dengan rakan-rakan setugas Wakil Esyawani di Perak, Aida Razak Ali dan beberapa lagi individu-individu lain untuk kita merancang apakah seterusnya pelan liputan kita pada hari-hari yang mendatang ini. Najib. Wartawan juga perlu ada perkiraan melihat kepada jumlah adun yang ada dalam kerajaan negeri Perak pada ketika ini untuk kita melihat pembentukan kerajaan baharu negeri Perak. Bagi Haris sendiri sudah ada perkiraannya untuk bertemu dengan siapa selepas ini, sekiranya kita melihat kepada kerana tidak ada parti yang memerangi kerusi yang cukup untuk membentuk kerajaan negeri Perak itu sendiri dan perlukan penjajaran politik. Apa perancangannya, siapa yang akan ditemui oleh Haris selepas ini untuk kita bertanyakan strategi ataupun perancangan seterusnya dalam konteks parti politik masing-masing. Najib, kalau kita recap, imbas kembali apa yang berlaku bukan sahaja pada pembentukan 2018 tetapi pada awal pada Februari lalu dan juga perubahan-perubahan yang lain, termasuklah bagaimana pada 2008 juga kita imbas dari segi pembentukan kerajaan, penjajaran parti politik itu sangat penting pada ketika ini dan pastinya antara individu penting untuk kami dekati, temui, mendapatkan pandangan termasuklah pemimpin-pemimpin politik ataupun di peringkat negeri ini, pemimpin-pemimpin parti di peringkat negeri. Dan seperti yang kita tahu, Datuk Syekh Ahmad Fazal Azumu memimpin Bersatu di Negeri Perak dan kemudian PAS di peringkat pusat telah pun menyatakan 3 adunnya tidak akan terlibat dalam pembentukan. Tetapi selepas ini bagaimana pula mesej ataupun apakah peranan di peringkat DAP, PKR maupun Amanah? Terdapat ura-ura yang menyatakan bahawa perlu untuk UMNO bekerjasama dengan PKR dan juga Amanah dalam pembentukan kerajaan yang baharu ini. Dan ini persoalan-persoalan yang terus bermain bukan sahaja di fikiran saya percaya rakyat negeri Perak juga tertanya-tanya berkenaan dengan siapakah yang akan ataupun bentuk kumpulan bagaimanakah yang akan memimpin kerajaan negeri Perak ini. Kita semua sedia maklum, tak kala kita dilanda wabak pandemik ini, isu percaturan politik, pembentukan individu-individu yang ingin menduduki kerusi-kerusi seperti kerusi Menteri Besar dan beberapa lagi isu-isu bukan sahaja di peringkat negeri maupun di peringkat nasional
terus diperdebatkan, dipersoalkan, tetapi di negeri Perak pada ketika ini kita masih lagi menantikan pengumuman secara rasmi daripada Istana Kinta ini, di mana sejurus ataupun media dimaklumkan bahawa tiada sebarang kenyataan dari istana akan dikeluarkan sehingga selesai semua individu-individu yang dipanggil untuk menghadap Sultan Perak selesai menghadap sembah maklum dan beberapa perkara yang diminta ataupun yang dipohon oleh Sultan Nazrin, kemudian difahamkan Sultan Perak akan mengeluarkan ataupun istana akan mengeluarkan satu kenyataan rasmi. Dan kita harap mungkin kenyataan rasmi itu kalau dikeluarkan pada malam ini ataupun esok, mungkin kita akan lihat satu perkembangan yang mungkin lebih luas lagi. Dan kita recap sebelum-sebelum ini, beberapa pemimpin-pemimpin politik dilihat hadir. Nampaknya ada pergerakan yang berlaku pada ketika ini. Mungkin kameraman saya boleh terus fokus. Kita nampak, kalau saya nak lihat di situ tertera Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu berada di dalam kenderaannya. Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu berada di dalam kenderaan. Okey. Itu dia secara ringkas update berkenaan dengan situasi pada ketika ini. Jadi lebih kurang dalam jam 5.16 petang ketika ini, Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu. Bagaimana kedudukannya? Persoalan-persoalan ini terus kekal menjadi persoalan sehinggalah sama ada kenyataan rasmi daripada tuan badannya sendiri iaitu Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu maupun daripada istana berkenaan dengan kedudukan beliau sebagai Menteri Besar Perak. Buat masa ini beliau masih lagi kekal sebagai Menteri Besar Perak. Kita masih lagi menunggu kenyataan rasmi daripada istana dan juga individu iaitu Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu sendiri. Najib. Okey, Haris, saya akan lepaskan Haris kerana Haris itu baru tiba dan juga sudah pasti ingin mengumpul bahan berita. Dan kalau kita kenali Ahmad Faizal ini, biasanya kalau keluar daripada Istana Kinta tu, biasanya kalau kita tahan ni untuk tanya pendapat dan sebagainya, biasanya dia bagilah sedikit statement dan sebagainya. Kita harapkan Haris dan juga rakan tugas yang lain akan mendapat sedikit maklumat apabila keluar saja Menteri Besar Perak daripada Istana Kinta. Dan juga sebentar tadi anda saksikan visual ketibaan Menteri Besar untuk menghadap Seri Paduka Sultan Perak, dan juga itu perkembangan yang kami bawakan dari semasa ke semasa. Kami muatkan laman web kami astroawani.com dan juga sudah pasti setiap bulletin Awani juga kami akan saksikan perkembangan terkini situasi pergolakan politik di negeri Perak. Baik, kita akan berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.